Kita mulakan kelas PTRS hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, kita mula. So, masing-masing ready dengan bab 1. Dah ready belum semua? Dah 3. Dah buka. Dari bab 1 bertajuk langkah keselamatan dalam makmal. Okay, jadi bab ni sebenarnya senang. Tapi senang tak senang pun, dia banyak fakta yang awak perlu tahu. Jadi soalan untuk bab ini dia akan keluar dalam bab dalam soalan objektif atau dan juga section B. Section B untuk kertas 2 lah. Okay. Kertas 2 kita ada 3 section, A, B dan C. Bahagian A dia lebih kepada eksperimen, banyak yang pasal pembalik ubah, hipotesis. Yang tak ada eksperimen ni macam bab 1, bab 2 ni, dia akan banyak keluar dalam bahagian B. Bahagian B itu fakta lah dan juga objektif lah macam ni. Okay. Jadi kita mula dengan soalan objektif. Tu sebelah kanan ni. So nampak paparan kiri dan kanan okey ke, nampak jelas ke? Kiri nampak dan kanan nampak sebab cikgu percaya buku teks masing-masing dah tak ada kan? Kertas form 4 punya kan? Kecuali awak beli sendiri. So sebelah kanan ini adalah buku teks 3/4. Dan sebelah kiri ni adalah modul PTRS lah. Okey, jadi soalan pertama sangat mudah. Sama-sama jawab bila tanya ni, terus awak jawab. Jadi tak lambat lah perbincangan kita hari ni. So, yang senang tu terus jawab. On mic terus jawab. Okey, yang pertama, apakah fungsi topeng muka? Face mask. Jawapan dia? A. Alright. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Ada? Okey, sangat senang. So, A. Okey, selain itu kita ada goggle. Tak ada pen. Sekejap. Okey, selain itu kita ada goggle. Okey. Kita ada sarung tangan, baju makmal dan kasut bertutup lah. So, ini peraturan yang sebenarnya perlu ada di makmal. Langkah keselamatan yang asas dari segi pemakaian. Walaupun jarang sekali awak di makmal menggunakan semua ni kan. Daripada mungkin sekolah rendah lagi rasanya jarang sekali kita betul-betul ada kelengkapan macam ini. Jadi benda ni kelengkapan yang boleh fikir secara logik. Kalau goggle iaitu kacamata keselamatan, mestilah untuk melindungi mata daripada terkena bahan kimia. Topeng muka sudah tadi, face mask, sarung tangan pun melindungi tangan kita. Baju makmal mesti melindungi badan dan juga pakaian kita. Kasut pula untuk mengelakkan tumpahan bahan kimia ataupun serpihan kaca. So itu mudah ni. Okey, yang kedua. Yang manakah bukan? Okey. Jadi dalam exam pastikan awak baca betul-betul, jangan tergopoh-gapah. So kat situ ada bukan. Jadi, yang mana bukan? C. Bagus. Mudah kan? Okey. Yang ketiga. So ini dia bagi kita bentuk penyataan. Digunakan untuk menjalankan eksperimen melibatkan bahan yang mudah meruap. Okey, siapa boleh bagi tahu apa maksud meruap? Bukan menguap, menguap mengantuk. Apakah meruap? Pelajar sains sepatutnya tahu meruap.
Come on. Alamak, nasi pula. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Jangan diam. Tak tahu. Sebab kalau dia, cikgu takut cikgu cakap seseorang takut terputus. Kadang-kadang line terputus cakap seseorang. Meruap tahu ke tak tahu? Tak tahu cikgu. Tak tahu Tak juga. tahu cakap tak tahu. Ada yang tahu? Tak ada yang tahu? Okey. Sekarang kita banyak gunakan benda ni. Apa tu? Sanitizer. Mengandungi apa? Dalam dia ada Alkohol. alkohol. Biasanya 70%. Okey, bila awak spray ataupun awak gunakan hand sanitizer tu, adakah dia macam air? Iaitu awak sapu dan dia tak kering-kering. Ataupun sapu terus kering. Yang mana satu? Sapu terus Sapu kering. kering. Sapu terus kering. Sapu terus Itulah dia kering. meruap. Itulah dia meruap. Maksudnya bila awak letak di atas meja ke dia terus kering. Mudah meruap ni umpama paling dekat perkataan dengan wap, menjadi wap. Maksudnya hand sanitizer kan, pakai je terus kering. Itulah dia mudah meruap. So biasanya alkohol lah. Okay, seperti alkohol dia mudah meruap. So mudah terbakar, beracun dan mengakis. Okay, yang mana satu? Okay, sekejap dia buka. Ini. Yang mana satu? B. B. Kebut WhatsApp. Yakin? Okey, betul. Ada kat sini. Kebut WhatsApp. Ada di makmal kita. Kebut WhatsApp. Okay. So, senang ingat je yang ada asap-asap beracun, mudah terbakar, beracun dan mengakis tu, kebut WhatsApp. Eksperimen yang perlu dijalankan dalam kebut WhatsApp. Okey, soalan nombor 3 sudah. Soalan nombor 4. Ada di sebelah ni. Okey. Peralatan pelindungan diri dalam makmal. Kadang-kadang ramai yang tanya, ni untuk apa cikgu? So ini namanya, apa namanya ni? Penyiram kecemasan. Penyiram kecemasan. Ada di sebelah kanan ini. Penyiram kecemasan. Okey. Apa fungsi dia? Jawapannya D. D. Okey. So antara pengganggu dia, jawapan A. Awak tengok jawapan A dengan D. Biasanya jawapan yang pelajar pilih sama ada A atau D. Okey. Kalau A, cukup kita guna sinki kan. Yang D ni macam shower lah. Shower mandi bilik air. Untuk membersihkan bilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia. Okey, seterusnya ada yang nak masuk lepas tak ni? Sekejap check balik. Oh, sudah ada 29 orang. Okey. Alright. Okey, nombor 5. Yang manakah salah dipadankan dengan fungsinya? A. Melindungi mata. Betul salah? Jawab. Betul salah? Salah. Salah. Melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Awak cakap salah. Okey, kita tengok balik. Google. Google, kacamata. Bukan Google awak cari apa-apa maklumat tu. Google, kacamata keselamatan. Dia minta yang salah. Melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya. Betul lah. Ini betul. Salah. Okey. Dengan baju. Okey, lab coat. Melindungi pakaian daripada kerosakan, kasut, melindungi kaki, glove, kelihatan profesional. So sebab tu you cakap topik ni mudah. Awak boleh fikir logik. So mana yang bukan?
Yang mana bukan? D. D, alright. Tapi tadi dah ada yang cakap salah yang pertama. Okey, seterusnya nombor 6. Peralatan perlindungan diri dalam makmal. Apakah ini? A. A. Jauh laju je. A ke B? A. A. Kenapa A? Kenapa bukan B? Ni awak rujuk buku ke apa? Okay, kenapa bukan kebut WhatsApp? Apa beza dia? Sebab mungkin ada yang ingat kebut WhatsApp sebab bentuk dia sama kan? Okay, so kita tengok kat sini apa beza dia Alright, sekejap kita besarkan. Okay, kalau kita tengok kat sini, kalau kebut WhatsApp perhatikan tu, dia ada sinki. Bukan sinki, pipe air. Pipe air kan? Pipe air lah. Kalau yang kabinet aliran lamina ni dia tak ada pipe air. So kegunaan dia nak simpan. Bukan simpan, untuk mengelakkan contamination, pencemaran. Okay. Dia biasa untuk makmal biologi lah, mikrobiologi dijalankan. Manakala kebut WhatsApp tadi kita dah tengok fungsi dia untuk eksperimen berbahaya, yang meruap, yang menghakis, yang menghasilkan gas berbahaya. Jadi ini adalah biasanya pelajar ramai akan jawab yang ini, kebut WhatsApp sebab dia dah tengok bentuk ni ada kat belakang makmal. Okey, nombor 7. Yang mana boleh dibuang ke dalam sinki? Yang mana? Yang mana? Dia tanya senyap. Fikir-fikir lagi, yang mana? Yang ada kat sini. D. C? D. D, acid yang mempunyai okey, jap. Okay. Alright, ini dia. Okey, sebelah kanan rujuk sebelah kanan ni. Okey. Ini dia. Okey, bahan sisa boleh dibagi kepada dua jenis. Yang pertama, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, dan yang kedua, yang tak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang boleh dibuang ke sinki ialah cecair, larutan yang berkepekatan rendah, seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Jadi kalau kita ada pH, kalau neutral 7, lepas tu ini makin bertambah. Okey, so yang dekat dengan 7 tu, yang dekat dengan 7 ni lemah. Ni kosong neutral 7 neutral. Yang hampir dengan dia ni lemah. Lemah. Okey, yang 3, 2, 1 ni kuat. Kalau ini 12, 13, 14 kuat. Okey, macam tu. Jadi yang mana boleh buang ke dalam sinki? Yang berkepekatan, yang asid lemah kan. Jadi jawapan dia D. Kalau fikir logik pun, bahan reaktif ni, tahu reaktif? Apa maksud reaktif? Apa maksud reaktif? Senyap juga. Tahu tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu cikgu. Cikgu cakap seseorang ni. Tolong jawablah sebab jangan risau cikgu cakap seseorang line terputus. Reaktif apa? Dia mudah bertindak balas. Tindak balas. Maksudnya ada beberapa logam, logam kita tambah kena air dia boleh meletup. Bahan reaktif ni. Ataupun dia terdedah kepada udara dia boleh terbakar. Itu reaktif.
mudah bertindak balas dengan udara, dengan air, radioaktif tentulah bukan kan. Logam berat lagilah. Jadi benda macam ni kita boleh fikir secara logik. Okey, seterusnya soalan 8. Okey, yang senang-senang cikgu pergi lajulah. Yang mana tak boleh dibuang ke dalam sinki? Kita tengok kat sini. Medium culture. Boleh ke tidak? Kalau tak tahu, kita terus yang nombor 2. Nombor 2, bahan toksik boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kita pilihlah sebab dia nak that cannot kan. Yang tidak boleh. Air suling boleh tak? Boleh buang dalam sinki? Tak. Tak. Air suling? Boleh. Boleh. Jadi kita tak pilih. Yang ada nombor 3 ni salah lah. Dapat terus jawapan dia. Kadang-kadang macam tu lah awak pilih jawapan yang awak betul-betul yakin. Yang betul-betul yakin. Okey, nombor 3 ni boleh. Boleh. Macam tu berganggu pula dah. Sebab boleh maka dia nak yang tak boleh kan? Dia nak yang tak boleh. So jawapan tak boleh. Jawapan yang boleh nombor 3 kita buang. So jawapan dia B, iaitu medium culture ni adalah contoh bakteria. So minyak sudah tentulah tak boleh. Macam kat dapur rumah kita, mana boleh buang minyak ke dalam sinki walaupun ramai yang buat macam tu. Sebab tu kita asingkan dulu minyak-minyak tu sebab nanti tersumbat sinki. Okey, nombor 9 Cikgu Berjaya ramai dah tak ingat. So soalan ni soalan fakta nombor 9, jadi kita tengok kategori Okey, sebelah kanan ni buku teks. Sarung tangan. So kita tengok kat sini dia kategori B, sarung tangan. So untuk soalan-soalan fakta ni kan, paling mudah awak nak mengingat, awak cuba buat latihan. Bila buat latihan tak tahu, terus rujuk buku macam cikgu buat sekarang lah. Okey, tak tahulah kategori apa, terus awak buat kat sini. Tengok buku, oh sarung tangan kategori B. Dia awak cepat ingat. Buat banyak-banyak kali. Yang mana kategori C? Okey, kita tengok. Kategori C ni lebih kepada bangkai ataupun organ. So yang mana? Kategori C. Jawapan dia haiwan uji kaji. Dia iaitu bangkai ataupun organ. Okey. Yang manakah cara untuk melupuskan picagari? Kita tengok kat sini kategori A, picagari. Okey, so cara dia melupuskan, ni tak nak bergerak pula dah. Cara dia, macam mana? Kita masukkan ke dalam bekas khas. Okey. Bekas khas. Mana dia? So yang mana sesuai? D. B disimpan sementara dalam tempat yang selamat. So kalau lebih detail awak tengok dalam buku teks, bekas khas lah. Bekas khas kat sini. Okay, so dia tidak di autoclave. Autoclave ni dia macam letak dalam satu mesin yang macam pengukus lah, lebih kurang macam pengukus. Okey, seterusnya yang boleh kita laju. Kita tertumbahkan sejenis asid dalam lantai. Yang mana langkah-langkah? Yang mana langkah-langkah yang pertama? Okey. First kali, bila awak tumpah, awak senyap-senyap ke? Tak. Mesti agak menggelabah dulu kan? Mesti menggelabah dulu. Yang pertama adalah menggelabah. Buat apa ni? Dengan kawan-kawan kan? Tapi tak adalah step tu. Itu tindakan reaction kita. So yang pertama kita mesti memberitahu. Beritahu siapa? Ada dalam makmal. Cikgu. Okey. Cikgu. Mesti ada guru kan? Jadi mesti bagi tahu ni yang first.
Okey, kemudian Jadikan kawasan tupas jadikan nombor 2. So 3 5 ini dia. 3 5 1 2 4. Oh sorry, ada 5 step semua So ini yang kelima, ini yang keempat. So mudah sekali yang ni. Okay. So kertas satu buat teknik macam tu lah, buang yang mana tak patut. Awak akan dapat jawapan dia. Okay. Pemadam api. Kita buka teks muka surat 10. Okay. So kat sini ada karbon dioksida, air, buih dan juga serbuk kering. So fungsi dia, kita tengok karbon dioksida. Okay, sebelah kanan ni kita ada karbon dioksida, label hitam, memadamkan kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Jadi adakah ini betul? Salah. Salah. Air, jenis air. Label merah. Kebakaran melibatkan bahan pepeja seperti kain, kertas dan kayu. So juga Salah. Salah. Buih. Buih. Betul. Mana Betul. buih ni? Ni. Label kering, jenis bahan pepeja. Okay. Buih. Okay, minyak, ada minyak gas yang mudah terbakar. Okay, jadi jawapan dia C. C. Okay. 14. Ni semua fakta Kalau tak baca memang tak dapat jawab. Label jenis serbuk kering, dry powder. Mana dia serbuk kering berwarna warna apa tu situ? Biru. Biru. Dekat sekolah ada yang mana? Dekat sekolah yang mana? Biru. Powder. Biru kan? Semua kan? Okay. So, dry powder ni setakat ni tak ada lagi kes pelajar main lah. Kadang-kadang ada yang jenis nakal tu dia main benda ni. Okay, 15. Okay, kelas bakaran. Apakah jenis kebakaran yang melibatkan logam seperti magnesium dan natrium? Magnesium dan natrium itu adalah logam reaktif. Okay, logam reaktif macam cikgu cakap tadi. Awak campak dalam air, logam tersebut boleh terbakar. Logam reaktif. So, logam reaktif adalah kelas jenis D. D. So, ini fakta-fakta macam ni awak kena sentiasa ulang-ulang bacalah. Sebab nanti kalau tak ulang baca tak tahu, tak boleh nak hafal. Okey, color hitam. Apa dia color hitam? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Ada kat sini. Karbon dioksida. Karbon dioksida yang melibatkan elektrik, gas dan wap. Yang mana salah tentang selimut kebakaran. Okay. Itu dia selimut kebakaran, fire blanket. Okey. Diperbuat daripada 2 lapisan tiang kaca, betul. Lagi boleh digunakan untuk semua. Adakah semua? Adakah semua? Tak. Tak. Ya. Kita tengok yang betul-betul yang betul dulu. Dia nak yang salah kan? Memadamkan api pada badan mangsa, betul. Antara A dengan D. Untuk semua jenis kebakaran, api yang susah dipadamkan. Okey. Adakah logik dia boleh padamkan api yang susah dipadamkan oleh air? Betul kat sini kan? Okey, terutama yang kebakaran jenis minyak tu kan? Kalau minyak, awak tak boleh gunakan air. Jadi
Kalau ada selimut kebakaran, boleh gunakan selimut kebakaran. Jadi, jawapan yang salah adalah A. A. Dia tak boleh untuk semua jenis. Okey, karbon dioksida kita patah balik ke atas. Okey, karbon dioksida, elektrik, gas dan wap. Kecuali yang mana satu? 18. B. Kecuali peralatan elektrik. Ini karbon dioksida gas dan wap. Gas minyak masak. Okay, sebab kayu memang tak ada. Cuma kat sini kalau ikut buku teks, karbon dioksida hanya untuk elektrik, gas dan wap. Ini gas. Cuma itulah. Agak mengilurukan, tak apa yang ni. Kita KIV. Okay, kita tengok nombor 19. Okay, ini kalau kita tengok dulu kan sebelum PKP ni selalu ada demonstrasi oleh pihak bomba. So yang pertama mesti buat apa dulu? Langkah-langkah. Tanggalkan pin. Tanggalkan pin. Okay, yang pertama ini tanggalkan pin. So yang pertama mana dia? Ini yang pertama. Okay, yang kedua. Alakan muncung. Alakan muncung. Ya, selain itu ada tak yang tegakkan? Okey, tak ada. So, terus kepada nombor 2 sini. Nombor 3. Cuba fikir logik kan? Mestilah. Pemicit. Tekan pemicit. Nombor 3. Dan nombor 4 adalah Ratakan semburan. okey. Ratakan semburan ke sumber api. So ini dia sebelah kanan ni. Okay, kita tengok gambar dia. Okay. So pin hala ke punca kebakaran. Tekan dan ratakan semburan ke seluruh api dengan menggerakkan muncul dari sisi ke sisi. So ini selalunya awak nampak semasa demonstrasi oleh pihak bomba lah. Okey, seterusnya. Belum jawapan dia. Jadi 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Jawapannya D. Okey, soalan yang terakhir untuk soalan objektif. Antara berikut yang manakah merupakan contoh jenis kebakaran jenis A? Jadi kita patah balik kat sini. Jenis A. A adalah D. kayu, kertas kain dan sebarang bahan mudah bakar. Okey. So jawapan dia D. example. Okey, melibatkan kayu. So awak nampak kat sini bab 1 ni dia mudah. Tetapi ada beberapa yang perlu awak hafal. Jenis kebakaran sampai F kat situ Okey, jadi kita patah balik ke situ yang 18. Ada kat sini Okey. Petrol jenis kelas C. Okey, betul. Jadi boleh gunakan karbon dioksida. Kita tengok karbon dioksida sini Karbon dioksida. Ada karbon dioksida, karbon dioksida. So yang tadi nombor 18 tadi. Okay, kita tengok. Kecilkan sikit. Okay, yang ni. Ini dan ini. Okay, so kita tengok. Okay, cecair petrol. Okay, boleh. Okay, lepas tu
Ada peralatan elektrik tak ada kat situ, minyak masak. Okey, jadi so betul lah A, C, D tadi. So pilihan jawapan dia B. Kalau tengok ke atas ni tak detail kan? Dia tak detail. So awak kena tengok buku teks muka bawah sikit tu. Dia ada detail. So macam itulah untuk belajar bab yang fakta ni. Okay. Tak boleh jawab terus, awak tengok buku. Okay. Buat ulang-ulang, lama-lama ingatlah. Okay, itu bahagian A. Bahagian pilih jawapan. Jawapan dah ada, tinggal nak pilih. Kalau tak boleh nak pilih, biasa gunakan dadu lah kan. Okay. Kita tengok. Ni bukan section A ni. Section B. Dalam buku awak asalnya dah dibetulkan section B. Okay. So masing-masing tengok buku. Cuba jawab teruslah. Apakah peralatan perlindungan diri? 1 markah. Apa jawapan dia? Kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai daripada bahaya. Okey, peralatan perlindungan diri, kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Okey, boleh tengok dalam buku lah, buku teks. Berikan 2 contoh. So 1 markah. 1 markah definisi. Berikan 2 contoh dan terangkan. Okey, jadi bila ada 2 contoh, 1 contoh, 1 explanation. Okey. So kat sini 1 markah, 1 markah. Maksudnya awak kena bagi contoh dan penerangan. Maksudnya kena bagi 2 contoh, 2 penerangan, baru dapat 4 markah. Okey, jadi untuk yang B ni kita ada banyak lagi kan. Yang paling mudah sekali awak nak ingat apa? Sarung tangan. Sarung tangan. Okey, dapatlah 1 markah. Okey, jadi untuk jawab soalan macam ni, sebab dia dalam bentuk struktur kan, tak kisahlah awak nak buat nombor ke, tak ada nombor ke, tak kisah. Okey, janji lepas sarung tangan, awak terus dash ke kan, dash. Apa tujuan dia? Melindungi Tangan daripada tangan Bahan kimia. daripada bahan kimia. Okey, daripada terkena bahan kimia. Ringkas-ringkas pun tak apa. Okey. Okey, jadi 1 markah, 1 markah. Yang kedua yang mudah nak ingat. Topeng muka. Topeng muka. Topeng muka bagi cikgu susah sikit. Tak apalah. Google. Tak apa, topeng muka pun boleh. Awak dah kita dah biasa sekarang face mask kan? Face mask, topeng muka untuk mengelakkan kita menghidu kan? Okey. So itu semua mudah lah. Jadi kat sini cikgu nak pesan, kalau soalan jenis macam ni kan, cikgu tahu awak tahu banyak. Awak tahu banyak. Oh, aku dah tahu, dah hafal semua. Daripada atas mata sampailah ke kaki ingat. Tak perlulah jawab banyak-banyak sekali. Kalau awak dah confident, awak bagi jawapan tu betul, tak payah sampai awak bagi sampai 6 contoh. Tak perlu. Sebab kat bawah tu tidak akan ditengok dah. Tak akan tengok dah. So tulislah jawapan yang awak yakin betul-betul. Jangan main letak je. Sebab nanti cikgu risau macam ni. 1, 2, awak senaraikan 1, 2, 1, 2, ini salah. Contoh salah. Tapi yang nombor 3, nombor 4 ni betul. Walaupun betul, yang bawah ni tidak dilihat. Tak dilihat lah. Tak layan dah. Okay. Pemeriksa akan tengok yang atas. Okay. So, elakkan jawab terlalu banyak jawapan. Mengapakah murid-murid diwajarkan bertindak mengikut arahan guru? Ini mudah lah kan. Untuk apa? Untuk
mengelakkan Diri Barang daripada kemalangan. kemalangan ataupun sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Okey, nombor 2. Oh, dah nak habis dah. Okey, nombor 2. Rajah 1 menunjukkan kuali terbakar ketika Puan Lee sedang menggoreng ikan. Okey, dia goreng ikan. Goreng biasa kita guna apa? Minyak masak. Minyak masak kan? Jadi, kita kena tahu kategori kita tahu kategori minyak tadi. Mana dia tadi? Minyak. Kebakaran. Okey. So, minyak masak. Minyak masak mana ni? Okey, sini. Alright, kita tengok. Jelaskan jenis kebakaran yang ditunjukkan. So, kalau minyak kategori, ada tak yang dah hafal? So, kalau awak tak belum hafal lagi, tak apa. Tengok buku dulu. Lama-lama, bila awak sentiasa rujuk buku, insyaAllah akan ingat lah. Okey, so kalau minyak masak, jenis? F. Kategori F. F. So, kalau F, ni F. Okey, F. Yang boleh digunakan adalah serbuk kering dan karbon dioksida. Okay. So, ini F. Jelaskan. Sekejap kenapa perlu ada jelaskan? Dua markah. So, bila dua markah? Alright. Kau nampak kat sini, kata kuncinya jelaskan. Explain. Maksudnya, kalau awak jawab kelas F saja, hanya dapat 1 markah. Okay, perlu jelaskan. Jadi apa penjelasan dia? Siapa boleh jawab? Melibatkan lemak dan minyak masak. Lemak dan minyak masak. Ada lemak tak kat sini? Ada lemak tak? Tak. Tak ada kan? Tak apa. Awak jawab macam tu pun tak jadi kesalahan. Sebab memang betul kategori F tu lemak dan minyak masak. Cuma kalau lebih tepat, ia melibatkan ataupun awak buat ringkas je, tak payah ayat bunga-bunga. Tak perlu. Melibatkan minyak masak. Cukup. Minyak masak. Jadi ini 1 markah. So 2 markah kat situ. Anak Puan Lee, soalan kebat mahu mengambil air. So kalau awak tak belajar benda ni, so benda ni boleh berlaku tau. Cikgu pun pernah berlaku. Mana lupa nak tutup apa tu? Gas api gas. So api kuali tu terbakar. Jadi bila panik, biasanya kalau panik memang kita dah daripada kecil lagi tahu api lawannya air kan. Daripada kecil lagi kita dah biasa benda macam ni. Api lawannya air. So tidak boleh gunakan yang tu. Kenapa? Nanti api tu makin besar. Cuba awak tengok orang masak kan yang terbakar-bakar tu kan, kat gerai-gerai. Bila dia condongkan sikit kuali dia, ada minyak tu makin marak sebab dalam minyak tu dia dah bercampur ada air kan, so terbakar. So kat sini kenapa tak boleh 2 markah? Ada siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab? Tak ada? Dapat 1 markah pun tak ada? Come on.
Tak boleh? Tak boleh ke? Yang pertama, apa point yang perlu ada? Air. Mudah je. Air tak boleh memadamkan Minyak masak. Minyak masak. bukan minyak masak. Api. Air tidak boleh memadam api kategori minyak. Satu markah. Okey, kalau dapat sampai sini pun alhamdulillah dah dapat jawab kan. Air tidak boleh memadamkan api kategori minyak. So macam mana dapat markah yang kedua? Okey, kita tengok. Ini ada air. Kalau awak tuangkan minyak, apa jadi? Air tenggelam di bawah minyak. Air tenggelam bawah minyak. Berapa? Okey, ataupun cikgu ubahlah. Sebab biasa kita letak minyak dulu kan. Okey, cikgu ubah sikit bagi mudah sikit. Okey. Minyak kita letak minyak. Kita tambah air. Bila tambah air dia akan bentuk satu lapisan kan? Ke atas kan? Terapung. Okey. Apa maksudnya ni? Maksudnya Air lebih berat daripada itu minyak. keputusan eksperimen ni. Sekarang kita kes dalam memadamkan kebakaran ni. Air tidak bercampur dengan minyak. Sebab air tak boleh bercampur dengan minyak, jadi dia tak boleh nak padam kebakaran tu. Itu yang poin nombor 2 lah. Kalau dapat poin pertama tu dah alhamdulillah. Okey, jadi apakah yang kita boleh gunakan untuk memadamkan kebakaran dalam rajah 1? Jenis apa? Okey, kita tengok. Karbon dioksida. Karbon dioksida dan Serbuk kering. kering. So mudahnya, paling mudah awak ingat adalah serbuk kering. Serbuk kering sebab dia boleh memadamkan semua jenis. Tengok dia ada kat sini. Ada. Macam kat sekolah tu kan. So at least awak boleh jawab satu kat sini, serbuk kering. Dapat dah satu markah. Mungkin awak lupa yang kedua. So yang kedua adalah karbon dioksida. Okey, untuk jawab karbon dioksida ni kena full. Karbon dioksida, tak boleh karbon saja. Ataupun awak buat salah karbon oksida, salah. Ataupun tiba-tiba terlebih advance monoksida, tak boleh. Dia mesti yang tepat karbon dioksida sahaja. Okey, so tamat sudah. Kita ulang kaji bab 1. Alright, jap. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada, cikgu. Kalau tak ada, kita ada 8 minit lagi ni. Okey. Sekejap Okey, kita tutup dengan kita ulang kaji balik. So benda ni perlu ulang-ulang. Sekejap, cikgu tukar present sekarang. Meet Google. Alah, dia tak masuk lah. Meet Google. Sekejap. Ada 31 orang ya. Okay, attack. Okay, kita tengok sikit video YouTube ni. Okay, boleh nampak dengan jelas tak?
Nampak yang jelas tak? Okey. Sekejap. Macam mana nak full screen? Sini. Dia ditemani oleh muzik-muzik yang sentimental. Air buih karbon dioksida, okey. Air label merah. Kemudian kebakaran bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Okey, buih pula jenis labelnya cream. Okay. Untuk kategori pepejal dan cecair atau gas. Karbon dioksida berlabel hitam. Pemadam kebakaran peralatan elektrik, gas dan wap. Dan serbuk kering yang kita gunakan di sekolah berlabel biru, pemadam semua jenis kebakaran. Okay, jenis kebakaran. Okay, kita ada sampai kelas F. A. Jenis pepejal, kayu, kertas, kain dan sebagainya. A. Pepejal. B. Cecair. C. Gas. So kalau kita tengok kat situ, ada LPG, LNG dan oksigen. Dekat rumah yang mana satu? LPG ke LNG? LPG. Ada siapa-siapa tahu? LPG. LPG, okey. Maksud LPG adalah liquid petrol gas. Iaitu gas petrol cecair. Manakala LNG ni liquefied natural gas. Biasa di kapal ni lah. Okey. Okey, gas oksigen guna untuk scuba tu ataupun untuk pesakit sekarang banyak guna di ward-ward ICU. Okey, kelas D untuk logam reaktif. Cikgu dah sebut tadi, terangkan apa maksud logam reaktif. Logam ni dia tunjuk je lah. Alang-alang kita cerita. Reaktif. Awak nampak sekarang paparan YouTube ke paparan apa? Yang tadi ke YouTube. yang baru? YouTube yang tadi ke? Jenis kebakaran. Oh, okey, tak apalah. Lambat pula. Okey, lain kali lah. Kita tunjuk video letup-letup tu. Okay, kita teruskan yang ni sampai habis. So, ingat ni logam reaktif ni ada di makmal. Mudah terbakar apabila terkena air. So mungkin awak selama ni awak ingat logam masuk dalam air tenggelam kan? Sebaliknya logam reaktif terkena air boleh terbakar. Okay, so E for electric. F tadi lemak dan minyak masak. Okay, so ni table. So yang paling mudah nak ingat serbuk kering. Okay, cikgu pause sekarang. Sebab dalam buku teks awak tak ada jadual macam ni. Awak boleh, kalau gunakan handset boleh screenshot. Okay. Kalau gunakan komputer pun boleh screenshot ataupun snap guna pun. Okay, dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Yang paling mudah ingat serbuk kering. Dan yang kedua adalah apa dia yang paling banyak tadi? Tak sempat. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, alat pemadam kebakaran yang lain kita tak cerita lagi tadi, pasir. Pasir ni biasanya api yang kecil. Okey, air pemadam ABC. Apa dia pemadam ABC? Boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran logam dan gas.
Oh, suasana hujan di luar. Okey, ni kelebihan pemadam api edisi. Selimut tadi kita dah tengok, selimut kebakaran. Mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang sukar dipadamkan oleh air. Okey, contoh kat situ api yang kecil kita selimutkan saja. Okey, diperbuat daripada 2 lapisan getian kaca. Jangan awak ingat selimut je daripada kain. Salah dia gentian kaca. Kalau di badan manusia kita selimutkan saja. Okey, langkah-langkah penggunaan pemadam kebakaran. Caps. Cabut, acu, picit, sembur. Okey. So, 1, cabut pintu keselamatan. Acukan muncung ke pangkal api. Picit. Dan sembur. Sembur dan ratakan nombor 4. Sembur dari sisi ke sisi, ratakan. Okay, so pemadam kebakaran di sekolah tu sentiasa disemak. Ada guru yang bertugas untuk memeriksa tarikh-tarikh expired dan meletakkan pemadam tu dalam peluang laluan kecemasan. So pada pemadam tu ada tarikh expired, bukan makanan yang expired, dan juga tekanan. Kalau tekanan tu tak cukup, dia tak boleh semburkan pemadam tu lah. Okay, so ini rasanya tak pastilah. Tahun lepas awak sempat buat ke tak itu mencipta alat pemadam kebakaran gas. Sempat buat? Sempat. Ada yang sempat? Okay, alhamdulillah sempat. Alright, so sekarang pukul 3. Tak ada dah. Okay, so tamat sudah suasana di luar hujan lebat. Ada apa-apa soalan? Tak ada Ada apa-apa cikgu. soalan? Okay, kalau tak ada, terima kasih atas kehadiran selama Tak ada, cikgu. 31 lebih. Okay, kita tutup, kita tangguhkan kelas kita pada petang yang hujan ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asri subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi di kelas seterusnya. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.